Okay guys, selamat datang ke channel Sabaran Suhaimi. So video kali ini adalah video Ramadan Shredding Series episod yang keempat. Dalam video kali ini saya nak share dengan korang beberapa benda lah. Yang pertama sekali kita akan cover topik apakah benda yang korang jangan buat bila korang training, pantang larang yang jangan dibuat sebelum korang nak training. Yang kedua adalah apakah tips-tips sepanjang bulan puasa supaya korang boleh optimalkan korang punya, pertama sekali, muscle recovery. Yang kedua, training korang. Sebab kita biasanya ada masalah iaitu untuk momentum training biasanya memang akan terganggu time bulan puasa dan korang akan rasa penat gila bulan puasa. So kita akan cover dua benda ni. Tapi sebelum tu, macam yang saya share dalam episod yang ketiga, so siapa belum tengok daripada episod pertama, supaya korang tak ketinggalan, korang buka dulu episod pertama, korang stop dulu video ni dan tengok balik pada episod pertama. So dalam episod yang ketiga, episod yang ketiga, saya share hari tu Nutrition Pro ada hantar Dexa Burn XR. So yang ini powder version, daripada MMX Muscle Metabolics Nutrition. So yang ini adalah fat burner. Fat burner macam saya explain dalam video-video sebelum ni bahawa fat burner diambil sebagai pre-workout dan kita gunakan fat burner ni, mindset kita adalah sebagai pre-workout untuk bantu kita capai kita punya fitness goal dan juga bantu kita ada session yang bagus semasa training. Biasanya orang yang berisi sikit memang dia akan ada masalah dari segi energy lah. So macam ni, produk energy drink fat burner ni sangat membantu korang untuk bagi korang energy dekat gym. Tapi ini first time, so saya akan terus buat sekali review dalam video ni. Dalam video next clip mungkin saya akan share lebih detail pasal video ni. So kita akan buat review dulu. Alright, so ni baru buka. Saya korang tengok pun saya baru je buka. So dekat sini ada air dalam 250ml. So shaker ni siapa yang minat nak beli, link kat bawah. Saya pakai shaker ni so far memang puas hati. Harga pun RM14.90 je. Memang berbaloi lah. So kita ambil ikut full scoop. Serving dia satu scoop ada kita tengok dia punya caffeine. Sebab saya suka tengok caffeine dia ada 350mg. So tu memang tinggi untuk satu scoop pre-workout. Terus ada 350mg. Biasanya pre-workout nak dapat 350mg ni korang kena ambil sampai 2 scoop. Tapi MMX Dexa Burn ni dia bagi dalam satu scoop je korang dapat terus 350mg tu. Tapi apa pun kita nak try dulu lah. So yang ni flavor dia green apple. Macam biasa kalau korang dah pernah try produk MMX yang lain, green apple rasa dia similar je. So kita ambil satu scoop. Bawah dia pun smooth. Dalam smooth, nice, tak ada clumping ke apa. So kalau ada macam korang beli pre-workout ke apa-apa yang dia agak clumping ataupun dia berketul sikit, itu adalah normal, sebab tu adalah nature pre-workout tu sendiri. Kadang-kadang ada setengah jenis dia macam tu, ada yang tak macam tu. So bergantung jugalah. So kalau korang jumpa, korang jangan panik. So hari ni, lepas ni saya nak train leg day. Hari ni kaki kita akan buat dekat rumah je, dekat gym rumah je, pakai weights yang ada. And saya akan tunjuk sikit lah short clip leg day routine pakai barang-barang yang ada kat rumah. So yeah, let's go.
dah habis training, dah habis workout. Sekarang dah agak lewat malam sebenarnya. Tapi saya nak review untuk Dexaburn XR yang ini sebagai training pre-workout punya suplemen. So apa yang saya perasan tadi masa saya first ambil Dexaburn, saya perasan lebih kurang dalam masa 5 ke 10 minit tu dia dapat rasa dah caffeine kick daripada 350 mg ni. So yang itu memang boleh rasa instantly. And apa yang kita expect lah daripada caffeine yang tinggi macam tu. Ada setengah pre-workout dia letak caffeine dalam 150 mg per serving. Tapi yang untuk Dexaburn ni, dia punya caffeine agak tinggi. So apa purpose dia adalah untuk bantu korang dapatkan energi yang lebih, orang kata lebih powerful lah, supaya korang boleh training dengan lebih lama. So itu ada salah satu dia punya ingredients dalam ni. Lepas tu dekat sini dia ada ingredients yang lain. Contohnya dia ada L-carnitine ada 1000 mg. Okay, L-carnitine 1000 mg maksudnya 1 gram dalam ni. Lepas tu dia ada banyak lagi lah detail kat sini. So saya akan tunjuk nanti dekat sini, korang boleh tengok dekat sini secara detail. So ni dia punya label ingredients dalam Dexaburn ni. Thermogenic fat burner. So fat burner macam saya selalu cakap dalam video saya, iaitu korang kena gunakan fat burner ni sebagai mindset korang adalah untuk bantu korang training dengan lebih efisien sewaktu korang training lah. So kalau korang tak ada, kalau korang ada masalah, terutama orang yang newbie yang baru nak start, ada masalah dengan energy low dan sebagainya, so betulkan pemakanan. Yang kedua, ambil pre-workout supplement macam ni, dia memang akan sangat-sangat membantu. So siapa yang ada masalah dengan stimulants, korang boleh tengok video saya yang sebelum ni, Dexaburn yang steam free. So yang itu sesuai untuk ambil terutama kalau kita workout malam dan sebelum tidur. Sebab kalau macam ni, saya advise untuk ambil sekurang-kurangnya gap lah dalam 6 ke 8 jam sebelum kita tidur. Dan salah satu lagi benda yang saya nak tekankan adalah pastikan sebelum kita ambil suplemen macam ni, okay, terutama pre-workout supplements, sama ada fat burner ataupun pre-workout, ambil dengan perut yang sekurang-kurangnya ada isi, terutama bagi mereka yang ada masalah dengan selalu acid reflux and sensitive. So pastikan sekurang-kurangnya perut tu isi sikit dulu, macam separuh pisang ke dan sebagainya, supaya untuk ada masalah acid reflux. Sebab saya sendiri ada masalah acid reflux, saya sensitif. So saya kena make sure saya makan sikit dulu sebelum saya makan apa-apa jenis, minum apa-apa jenis pre-workout macam ni. So so saya punya energy wise tadi masa workout memang boleh rasa gila lah. Masa training tadi saya boleh katakan energy 8/10. And saya boleh katakan energy tadi 8/10, boleh katakan 9/10. Boleh katakan memang terasa lah sepanjang kita training tadi. And beza dia dengan yang MMX punya pre-workout sebelum ni, Superhuman kalau tak silap, adalah dari segi ingredients yang berbeza. Caffeine dia punya kekuatan strength tu saya rasa lebih kurang sama, dia punya mental focus tu. Cuma bila fat burner punya pre-workout, dia fokus kepada thermogenic ingredients lah, dan dia biasanya akan ada L-carnitine, akan ada ekstrak-ekstrak yang lain. Kalau korang nak check out ni, saya akan letak link kat bawah dan korang boleh terus check out info-info lebih detail kat dalam tu. And saya akan try lagi untuk dalam next video untuk explain lagi lebih detail lah untuk suplemen ni. Dan dalam next video saya akan tunjuk pula testo booster, iaitu test supply daripada MMX Nutrition. So yang ni dalam next video, make sure korang subscribe lah. Kita akan tunjuk dalam episod yang seterusnya pasal testo booster, siapa yang patut ambil dan siapa yang tak perlu ambil sebenarnya testo booster ni. Di video lebih detail dalam next video. Make sure korang tekan like dulu, belanja like dulu guys, belanja like dulu, jangan rekod. Okay, kita kena support sama kita, belanja like dan jangan lupa untuk tekan subscribe. Video ni, klip ni saya nak share sikit pasal ada brother ni, dia tanya soalan ni. Dia kata, bro boleh tak share apakah pantang-pantang larang yang jangan buat sebelum training ataupun sebelum workout. So ni based on experience saya sendiri, okay, ni based on experience saya sendiri. Korang mungkin akan ada benda yang sama, dan kalau korang rasa ada pantang larang lain yang korang tahu ataupun yang korang sendiri amalkan, korang boleh komen kat bawah supaya yang lain boleh baca kat situ juga. So pantang larang pertama sebelum training yang saya nak share dengan korang, pantang larang pertama sebelum training yang saya nak share dengan korang adalah avoid ataupun elakkan makanan-makanan yang tinggi dengan lemak dan juga makanan-makanan yang bergoreng. Sebab biasanya dia akan slow down kita punya metabolism tu tau sebelum kita training.
and dia buat badan kita betul-betul rasa penat. Korang minumlah pre-workout macam mana pun, badan korang akan rasa lemau dan korang punya energi akan drop kau-kau. So biasanya kalau korang biasa amalkan benda ni, cuba korang skip benda ni dulu dan korang tukar kepada pemakanan yang lebih sihat. Contohnya macam pisang, iaitu simple carbohydrate yang korang boleh dapatkan sebelum training, ataupun korang boleh makan pisang, lepas tu minum protein sejam sebelum korang nak start training, dan setengah jam sebelum tu korang boleh ambil pre-workout korang, lepas tu baru korang start training. So benda tu akan bagi korang energy yang lebih clean dan lebih konsisten sepanjang korang training. So benda yang kedua saya nak advice kepada korang adalah, benda yang kedua saya nak advice kepada korang adalah make sure sehari sebelum korang training, pastikan korang dapatkan cukup rehat. Sebab kalau korang terlalu penat, korang overtraining, korang biasanya akan dapat session workout yang sangat tak produktif sebab korang dah terlalu letih dan terlalu penat. So biasanya salah satu tip yang saya nak bagi, contoh korang dah penat sangat daripada workout semalam and korang rasa korang nak workout juga hari ni. Let's say korang workout pagi, so semalam korang workout pagi, so hari ni pagi korang dah rasa penat sangat, skip workout pagi tu, bawa ke agak petang sikit ataupun bawa workout tu ke malam. So badan korang akan dapat rehat yang lebih lama berbanding biasa. So macam saya contohnya, semalam saya workout penat sangat kan, so hari ni saya lambatkan workout saya supaya saya punya rest period tu lebih agak panjang sikit. Itu kalau korang terpaksa workout yang sama lah. Tapi lagi bagus kalau korang bagi diri korang rehat sekurang-kurangnya sehari. Tak apa korang bagi rest diri korang supaya korang boleh workout dengan lebih efisien dan korang dapat reach target korang dengan lebih baik. Yang seterusnya adalah pastikan untuk spend masa sikit warm up sebelum korang start set korang. So ni adalah penting sangat untuk korang elakkan berlaku injury. So tak guna korang macam nak workout sangat kan, korang dah macam excited sangat nak workout, lepas tu korang excited, korang terus angkat berat-berat, akhirnya korang injured. So lebih baik korang spend masa kurang-kurangnya dalam 10 minit je untuk korang workout. Kalau paling korang tak reti sangat nak stretching, kalau korang tak reti sangat nak warm up pun, apa yang korang boleh buat adalah korang boleh lompat setempat, ataupun kalau korang malas nak lompat setempat, korang boleh ambil pergi dekat mesin cardio tu, jalan je 10 minit sampai badan korang dah agak panas, berpeluh, and baru start workout. Lepas tu korang start dengan active warm up. So apa tu active warm up? Contohnya korang nak buat bench press, so mulakan dengan reps yang lebih rendah, mulakan dengan weights yang lebih rendah dan buat reps yang banyak sampai korang rasa blood flow tu ataupun peredaran darah tu dah sampai ke bahagian otot yang korang nak workout tu. So biasakan untuk warm up sebelum korang start training 10 minit. Daripada korang injured sampai 10 bulan, habis korang punya progress 10 bulan korang kena sacrifice. Bayangkan korang tengah workout, tiba-tiba korang punya chest korang koyak. So korang lebih baik korang spend 10 minit sahaja, dan warm up tu akan bantu korang punya workout akan jadi sangat-sangat berbeza dan sangat-sangat efisien, dan korang akan rasa workout korang berada dalam tahap yang lebih optimal berbanding daripada korang tak warm up langsung. So saya rasa tiga ni adalah antara benda yang paling penting and sangat affect kepada korang punya training. Kalau korang betulkan tiga ni je, saya jamin korang akan dapat training dengan lebih baik. Ada pun yang keempat. Poin yang keempat adalah tentang apa yang korang makan sebelum korang training akan menentukan macam mana hasil training nanti. So kalau korang makan benda-benda yang, tak maaf saya cakap, benda-benda yang shitty, korang akan ada shitty workout. So pastikan korang makan benda yang clean sebelum korang training supaya korang betul-betul dapat clean energy tu sendiri. Dan tak guna juga kalau korang ambil pre-workout tapi korang still makan macam roti canai, lepas tu korang makan nasi kandar sebelum korang training. Percayalah, kalaupun korang rasa dah best sangat korang training, kalau korang skip benda tu dan korang gantikan dengan lebih baik, korang still akan rasa jauh lebih bagus training korang. So pastikan untuk korang tengok balik apa yang korang biasa makan sebelum training, dan korang akan nampak perubahan dekat situ. Itu saya punya top 4 lah. Saya punya top 4 yang saya punya suggestion based on experience saya sendiri. Kalau korang ada idea lain yang korang tahu yang dah lama training kat sini, korang boleh share kat bawah supaya yang lain boleh baca sekali apakah dia punya pantang larang sebelum training. Pantang larang sebelum training korang boleh share kat bawah supaya yang lain pun boleh tengok juga dan baca. Guys, so kali ni kita nak move on kepada topik, iaitu apakah benda yang korang kena watch out sepanjang korang berpuasa ni supaya korang boleh maintain badan korang. Paling minimum yang korang nak adalah korang boleh maintain badan korang, betul tak? Tapi paling optimal adalah korang nak dapatkan body yang lebih lean time bulan puasa, iaitu itulah goal kita dalam Ramadan Shredding series ni, adalah untuk bantu korang dapatkan badan yang lebih lean, gunakan momentum Ramadan ni. So yang paling penting sekali adalah
calories. Okay, nombor satu adalah faham tentang calories korang. So once korang faham calories, dia tak kisah tau. Dia punya rule adalah dalam 24 jam tu, selagi korang dapat calories tu, korang still akan maintain badan korang. Faham tak? Kalau korang dapat calories dalam tempoh yang sama dalam 24 jam, korang still dah boleh maintain badan korang. So yang pertama sekali korang kena tahu adalah cara kira calories. Korang boleh tengok video saya sebelum ni pasal calories. So once korang tahu, senang korang nak maintain, ataupun korang dah tahu dah apa korang nak kena makan dan sebagainya. Saya akan share dalam Ramadan series ni banyak resipi-resipi yang saya akan share, dan juga pemakanan-pemakanan dalam next video nanti. Make sure korang tekan subscribe, dan juga jangan lupa untuk belanja like. So yang kedua adalah pastikan korang untuk minum yang mencukupi. Contohnya, korang boleh pergi juga dekat Google untuk check berapakah keperluan, berapakah keperluan air yang korang kena minum setiap hari. Air ni benda yang paling jarang orang explain, ataupun benda paling jarang orang share. Tapi air adalah antara benda yang paling penting, terutama dalam bina badan ni. Bukan sahaja bina badan, secara general pun kalau korang tak minum air, korang tak boleh berfungsi dengan baik. So saya akan letak link, saya akan cuba cari link untuk korang kira air yang korang perlukan dalam sehari. So apa yang korang boleh buat adalah beli botol yang besar, beli botol yang besar kat Shopee. Dan botol tu korang target lah, botol tu korang kena minum daripada buka sampailah sahur tu, korang kena habiskan supaya badan korang dalam keadaan dehydrated. Sebab kalau korang kurang minum air, percayalah korang akan rasa penat sangat untuk train, dan korang boleh hilang momentum macam tu je. So dua benda ni je akan membantu korang punya Ramadan ni sangat berbeza daripada member-member korang yang lain yang tak amalkan dua benda ni. Pertama calories, yang kedua bab air. Air benda paling jarang yang orang tak buat, tapi antara benda yang sangat-sangat penting sekali. Dua benda ni. So once korang dah tahu pasal dua benda ni kan, senang untuk korang adjust tau. Macam bab pemakanan tu, korang just perlu main-main je dalam kiraan calories korang. Korang tak perlu nak macam kena kira setiap 5 kalori, tak payah macam tu. Korang janganlah jadi macam Mak Saleh tu kan. Tapi korang just boleh dah agak-agak untuk tahu berapa banyak calories yang korang makan setiap meal tu. So macam saya punya personally, game yang saya suka guna adalah guna untuk blend makanan korang. So contoh, buka je, apa yang korang perlu buat, korang minum air yang korang dah blend dulu. Kat situ lah korang masukkan protein korang, karbohidrat korang. Sebab minum air ni senang tau, korang tak payah nak leceh nak makan semua. So yang pertama sekali, saya terus minum makanan blend. So lepas setengah jam korang habiskan solat maghrib dulu, perut korang akan ready untuk makan. Percaya, korang still akan ready untuk makan, tapi kali ni nafsu korang tu separuh dah hilang. So korang kena plan apa yang korang kena makan pula. Jangan dekat dengan makanan-makanan macam roti john. Boleh, tapi jangan. Korang kena kenal diri korang. Korang kena jujur diri korang. Kalau korang tak boleh kawal, pastikan untuk elak. Jangan dekatkan dengan benda macam tu. So yang pertama, minum air tu, habiskan, teguk semua. Lepas tu korang pergi solat. Lepas tu dah habis solat, korang boleh makan korang punya makanan yang meal lah. Korang makan contoh ayam panggang ke kan, ayam pecik ke apa. Lepas tu dengan nasi putih banyak-banyak. Korang bergantung calories yang korang nak target tu. Lepas tu korang makan, and korang akan rasa kenyang sampailah korang habis tarawih. Lepas habis tarawih, apa yang korang boleh buat juga, kalau saya sahur memang ada masalah untuk bangun nak makan, malas. Biasanya minggu pertama mungkin korang rajin lah, tapi percaya tak, kalau minggu kedua, minggu ketiga korang dah mula malas nak sahur. Nak minum air bangun pun korang dah mula rasa nak malas. So apa yang saya buat, saya suggest adalah sebelum tidur, at least sejam setengah ke 2 jam sebelum tidur, lepas habis tarawih tu, korang makan solid meal. So yang ini terbaik lepas korang training. So korang training dulu, korang akan rasa korang akan dalam keadaan sangat lapar, betul tak? Dan korang dah ready untuk makan solid meal tu. So lebih kurang dalam sejam tu, lepas habis training, sejam setengah korang tidur lah. Tidur, dan besok pagi tu bangun untuk minum air yang dah blended saja. So pagi besok korang tak payah nak fikir makan, korang just teguk minum air tu, dan habiskan korang punya kiraan air harian. Itu 4 meal punya strategi. Simple sangat, 4 meal punya strategi. Iaitu meal pertama adalah liquid yang korang blend, lepas tu korang minum. Meal kedua adalah meal yang korang makan, macam solid meal. Meal ketiga adalah meal makan juga, solid meal. Meal keempat adalah meal minum. So korang kalau malas nak bangun sahur, korang boleh juga habiskan 4 ni sebelum korang tidur. So korang boleh buat macam tu juga. So korang boleh main lah, bergantung kepada korang punya strategi macam mana. Korang kena pandai adjust, sesuaikan dengan situasi. Ada hari yang korang mungkin penat sangat nak bangun, so mungkin korang boleh habiskan 4 ni sebelum korang tidur.
And kalau korang pula yang tengah bulking, yang tengah kurus gila keding ni kan, korang tak tahu nak buat apa, saya suggest untuk beli macam snack bar yang kecil-kecil tu. Okay, macam fit bar semua tu yang ada jual dekat 7-Eleven, RM1 lebih juga, RM2 kot. Yang itu korang boleh ambil in between meal korang. So itu akan bantu korang untuk dapatkan extra calories. Saya tak suggest untuk ambil mass gainer, sebab mass gainer biasanya kalau korang minum mass gainer, korang akan rasa bloated gila. And bloated tu lama pula tu. Dah lah lama, lepas tu dia akan ganggu orang punya selera untuk makan. So saya lagi suka makan daripada nak minum mass gainer. Makan ni dapat kalori banyak je, tapi lagi bagus untuk badan korang lah. Sebab korang boleh kontrol apa yang masuk, berapa banyak karbohidrat dan berapa banyak protein. Iaitu jauh lebih bagus daripada korang ambil mass gainer. Tapi kalau korang terpaksa, korang boleh ambil mass gainer. Dia kena bergantung pada individu tu punya goal sendiri. Tapi personally, saya lagi suka enjoy makan daripada minum mass gainer. Sebab mass gainer akan ganggu perut saya. Saya akan rasa kembung dan rasa susah nak makan, selera semua hilang. So kita tak nak macam tu. So ya, video episod kali ni, episod keempat ni, saya harap dapat menjawab beberapa soalan korang. Korang boleh tanya soalan lagi kat bawah, dan kita akan buat lagi nanti video-video seterusnya. Make sure korang stay tune untuk tengok body update daripada masa ke semasa. Ya, bulan puasa ni kita akan buat betul-betul kau-kau. Make sure korang stay tune dan tengok video yang akan datang. Subscribe guys. Oh ya, sebelum tu saya nak share sikit yang sekarang saya tengah prep bantu isteri saya untuk launch dia punya sambal. Sambal ni pernah viral dulu masa masa baru-baru start MCO yang pertama. So masa tu bisnes saya tengah down gila, zero pendapatan, langsung tak ada apa-apa income. Isteri saya buat sambal ni, dan sambal ni rupa-rupanya ramai gila orang suka, dan kita nak buat comeback lah untuk Ramadan ni. Tapi mungkin limited je untuk bulan puasa ni, dan stokis dah banyak order lah. Tapi nanti kalau masuk Shopee, kalau korang nak support, korang boleh support. Sambal ni sambal gesek kat sini. Okay, kalau korang tengok kat sini, sambal ni banyak gila positive feedback. Saya dah try sambal nyat. Saya personally bukan bias lah, saya personally still rasa yang ini lagi sedap daripada sambal nyat. Bergantung korang lah. Kalau korang rasa sambal nyat lagi sedap, korang try juga sambal ni. Sambal ni, sambal Kak Mah ni pernah viral dekat Twitter dengan dekat IG. Ramai gila lah orang beli masa tu, support bisnes ni. And saya rasa kalau korang nak try, korang boleh try ni juga, untuk mungkin makan dengan korang punya ayam panggang ke apa kan, letak satu sudu untuk bantu korang lebih berselera. Ya guys, itu saja video kali ni. Jumpa korang dalam next video. Tekan button like, subscribe. Thank you. Nanti kita akan ada buat giveaway lagi, dan dalam next video saya akan explain pasal testo booster, sebab ramai yang dah asyik tanya pasal testo booster. Make sure korang stay tune. Jumpa dalam next video.